Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Harap semua pelajar di kelas 4 Azalia ni dalam keadaan sihat dan gembira. Okey. Baik, hari ini kita akan memberi fokus kepada tajuk 4.6 dari muka surat 114 sehingga tamat buku ini hari ini . So besok kita bagi ujian lah. Buat boleh? Ya, kita masa sekarang kita bagi ujian. Kita buat ujian. Okey, tajuk hari ini adalah tentang penyerahan Sabah. Sebelum ni kita dah buat tajuk tentang penyerahan Sarawak kan? Betul? Danishwari. Sebab apa Sarawak kepada British? Tanya. Sebab apa Sarawak diserahkan kepada British? Sarawak ni dah belajar dah sebelum MCO hari tu. Sebelum hari raya. Siapa boleh jawab? Sebab apa? Cikgu, Ya. masalah kewangan. Masalah kewangan. Siapa bercakap tu? Sri cikgu. Sri tu siapa? Sri Rashmika cikgu. Oh, ada Sri dia dapat. Sri Rashmika tak ada nama dalam ni. Okeylah. Jadi hari ini kita akan beri fokus pada penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Ya, latar belakangnya. Kita lihat apabila Jepun kalah pentadbiran tentera British ataupun BMA, British Military Administration telah diperkenalkan di Sabah. Ini dia tentera BMA bersama kanak-kanak di Kudat dan Sabah. Ni tentera BMA di Labuan, Sabah dalam gambar ni Dan di sini Kota Kinabalu bebas daripada kawalan tentera Jepun pada 28 September 1945. Dan BMA ini telah diketuai oleh CFC Makaski. Okey, tujuan BMA ini adalah untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri Sabah. Okey, putus ke? Hello, 1, 2, 3, testing. Okey, faktor penyerahan Sabah ni ada 3. Okey, pertama memenuhi kepentingan British. Yang kedua meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Dan yang ketiga ialah masalah keuangan SBUB, Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Okey, Syarikat Borneo Utara British, telah menandatangani satu perjanjian dengan British pada 26 Jun 1946. Dan di sini Sabah telah menjadi jajahan British. Okey, di mana Sabah telah ditakbir oleh Gubernur yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Dan Gubernur Sabah yang pertama adalah Sir Edward Twining. Okey, jadi ada 3 sebab mengapa Sabah yang dahulunya dijaga oleh SBUB sekarang diserahkan kepada British. Sebab pertama, memenuhi kepentingan British. Kita lihat secara detail Jadi sebab pertama ni adalah British memang mahukan Sabah. Itu dia. British memang mahukan Sabah kerana pada masa itu Sabah dikatakan kaya dengan bahan mentah dan merupakan kawasan pasaran untuk barangan British. Pada masa yang sama British terpaksa memberi kemerdekaan kepada Sri Lanka. Dulu Sri Lanka, sekarang Sri Lanka lah, dulu Ceylon India dan Burma. Dulu Burma, sekarang Myanmar.
Okey, jadi bila kawasan-kawasan ataupun negara-negara ini terpaksa diberi kemerdekaan, artinya British kehilangan tanah jajahan. Ya, jadi British perlu menggantikan tanah jajahan yang hilang ini dengan sebuah negeri yang lain. Jadi negeri itu ialah Sabah lah. Ya, jadi nak memenuhi kepentingan British untuk mendapatkan bahan mentah dan juga mendapatkan pasaran. Jelas? Jelas ke? Jelas. Jelas cikgu. Ada soalan? Tanya ya. Okey, sebab yang kedua ialah British ni sebelum daripada ini kita lihat semasa SBUB ni menjaga Sabah, ya, nama saja SBUB ni jaga Sabah. Tetapi kita lihat British ni telah menguasai hubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Jadi walaupun SBUB yang jaga Sabah tapi urusan lain seperti urusan perhubungan luar negeri, urusan pertahanan adalah di bawah kuasa British. Jadi lebih baiklah SBUB bagi saja Sabah pada British. Sebab selama ini pun memang British yang menjaga hal perhubungan luar dan pertahanan Sabah. Jadi lebih sesuai kalau Sabah ni diberi saja kepada British. Dengan ini British dapat meneruskanlah dasar hubungan luar British di Sabah itu. Okey, sebab yang ketiga ialah masalah keuangan. Sarawak pun menghadapi masalah yang sama kan. Apabila Jepun kalah, nak majukan semula Sarawak tu pun ada masalah. Jadi samalah dengan masalah keuangan SBUB ni. Jadi sebelum tinggalkan Sabah, tentera Jepun ni dia telah musnahkan bandar-bandar ini ya. Jesselton, Kudat dan Sandakan. Jadi untuk memajukan semula bandar-bandar ini, dia perlu duit yang banyak ya. Jadi mereka tak mampulah SBUB dia tak mampu nak membaiki kerosakan yang dibuat oleh Jepun itu. Ya, jadi satu cara yang mudah ialah bagi British sajalah. Sebab British memang ada dana, memang ada duit. Okey, jadi sebab pertama ni adalah kerana British nak menggantikan tanah jajahan yang hilang kerana diberi kemerdekaan dengan Sabah supaya dia terus dapat bahan mentah dan pasaran. Sebab kedua dia dapat meneruskan dasar luar Sabah dan juga menjaga pertahanan Sabah sebab selama ini pun memang mereka yang melakukannya. Okey, dan yang ketiga ialah SBUB tak ada duit nak membaiki kemusnahan yang dibawa oleh yang ditinggalkan oleh Jepun. Ya, jadi yang ada duit British. So bagi sajalah Sabah kepada British. Okey, itu sebab. Sebab yang kita lihat ini adalah bandar bandar Sandakan sebelum dibom oleh tentera Jepun. Cantik je kan? Ni bandar Sandakan ni kalau tengok buku lagi jelas lah selepas dibom oleh Jepun. Kalau awak lihat buku teks muka surat 115, awak boleh lihat kebakaran hospital awam Jesselton Sabah. Ya, habis hospital pun terbakar. Jadi mana nak cari duit nak beli peralatan dalam hospital, semuanya mahal-mahal belaka. Okey, kita nak uji minda. Siapa nak jawab soalan satu? Bagi nama. Baik. Tak ada kita vote. Cikgu saya. Saya tu siapa? Daniswari. Daniswari jawab soalan satu. Siapakah yang menguasai Sabah setelah Jepun menyerah kalah? C. Ya, C. Betul. Kalau salah, votan. Boleh? Okey. Betul. Satu tepukan. Okey. Baik. Nombor 2. Siapa nak jawab? Saya, Miriam. Siapa saya tu? Saya tu siapa? Cikgu, saya cikgu. Suara orang lain. Kami ni. Okey, kami jawab. Salah C. votan. Memenuhi kepentingan British. Jadi jawab, baca soalan dulu. Antara berikut manakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Jawapannya C. Memenuhi kepentingan British. Betul? Berapa persen?
Betul cikgu, betul cikgu. Ya, okey kita tengok. Okey, bagus. Salah. Ya, jawapannya adalah SBUB menghadapi masalah kewangan yang memenuhi kepentingan British. Faktor penyerahan Sabah kepada British. Kepentingan British tu apa? Betul juga jawapan C ni. Ada dua jawapan yang betul. Kepentingan Sabah ni adalah bahan mentah dan juga pasaran, ya. Bukan saya yang buat ni We Deliver ni buat, JBN buat. Jadi jawapannya C dan D. Dua-dua boleh terima, ya. Baik. Nombor 3, siapa nak jawab? Marian. Ini mesti kan ni. Ya. Mary Ann jawab. Mary Ann cepat baca soalan. Bilangan tarif perjanjian Penyerahan penyerahan antara Sabah dan British. Okey, bila? A. Okey, kita tengok betul ke tidak? Okey, betul ya. 26 tu satu tepukan. Baik, kita masuk kepada tajuk yang terakhir dalam bab 4 ini. Ya, sebab tajuk dia pendek, kita selesaikan dua sekali ya. Iaitu 4.7 di muka surat 116. Reaksi. Apa maksud reaksi? Apa maksud reaksi? Respon ke cikgu? Respon atau tindak balas ya. Tindak balas penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Kalau kita tengok Sarawak apabila diserahkan kepada British, apa orang Sarawak buat? Siapa ingat? Saya dah suruh tengok movie pun. Siapa ingat apa orang Sarawak buat kepada British? Dalam peristiwa yang kita panggil peristiwa apa? S. U. Cikgu, peristiwa Sungkit Berdarah. Sungkit Berdarah. Saya dah suruh tengok movie. Dah tengok ke belum? 4-5 rumah. Saya suruh tengok cerita Warkah Terakhir. Sudah tengok belum? WARKHH. Nanti saya type dalam WhatsApp. Mesti tonton cerita Sungkit Berdarah ini dalam movie tu. Ya. Tengok movie lebih banyak kita ingat daripada kita dengar saya cakap. Okey. Jadi kita lihat tindak balas ini di Sabah ni ya, kepada British pada 15 Julai 1946 tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan ya. Jadi Sabah dia tak adalah menentang. Okey? Kenapa dia tidak menentang? Satu, kerana dasar British. Ya, British ni menindas kegiatan berpersatuan. Maksudnya dia tak bagi ya kegiatan berpersatuan yang aktif, yang berpolitik ya. Dia tak bagi. Dan dia juga menghadkan peluang dalam pentadbiran. Maknanya dia tidak ambil banyak orang Sabah bekerja dalam pentadbiran supaya orang Sabah ni tidak ada kesedaran. Ya, tak pandai. Okey. Yang kedua adalah kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. So ada dua sebab ya kenapa tidak ada penentangan. Kita lihat dengan detail ya sebab pertama. Okey, dasar British ini ialah kegiatan berpersatuan di Sabah telah ditindas, maknanya ditekan, dia tak bagi muncul kegiatan berpersatuan ini. Ya, kerana satu daripada sebab ialah dasar British. Sebab yang kedua ialah susah untuk mereka nak menubuhkan sebuah persatuan untuk semua kumpulan etnik. Sebab di Sabah ni banyak suku kaum yang berbagai-bagai. Ya, mereka ada bahasa yang berlainan.
mereka ada budaya yang berlainan, mereka ada kepercayaan yang berlainan, tempat tinggal pun berlainan, kegiatan ekonomi mereka pun berlainan. Jadi susah untuk menghimpunkan semua etnik ini dalam satu kumpulan. Tidak macam di tanah Melayu. Apabila orang Melayu menentang Malayan Union, kita buat satu persatuan untuk satu tanah Melayu. Apa nama pertubuhan itu? Satu pertubuhan untuk satu tanah Melayu masa nak lawan Malayan Union tu. Apa nama dia? Mula dengan U. Hello. Mula dengan U ni. Cepat. Apa nak jawab? Yanita. Senyap Apa nama persatuan yang untuk satu tanah Melayu tu? Orang Melayu di tanah Melayu telah disatukan di bawah satu persatuan. Apa nama dia? Mula dengan U. M. UMNO. Pandai pun. UMNO. Ya, tapi di Sabah ni dia susah sikit. Ya, sebab saya kata tadi ada bermacam-macam jenis bahasa. Ya, susah. Budaya, kepercayaan, semua ni perbezaan yang banyak ni susah nak menghimpunkan mereka. Namun begitu kita lihat mereka ada juga persatuan. Seperti PAS-PAS, ya, Persaudaraan Sahabat Tena Sabah, Persaudaraan Kebangsaan Melayu di Sabah dan Barisan Pemuda Sabah atau BARIS. Okey, pada awalnya persatuan ni dia bukanlah persatuan yang aktif berpolitik ya. Mereka ni hanyalah untuk membaiki ekonomi penduduk sahaja ya. British juga bimbanglah pemimpin persatuan ini akan menggugat kedudukan British. Jadi British mula mengawasi persatuan-persatuan ini. British telah bertindak halus ya dengan menindas persatuan tersebut untuk melumpuhkan gerakan nasionalisme di Sabah. Jadi tindakan atau dasar British apa dia buat ialah untuk mengelakkan persatuan ini menjadi sangat aktif. Dia bagi jawatan ataupun kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Ya, contohnya persatuan ini, dia bagi ahli dia jadi naik pangkat di tempat lain, maka tak ada siapa nak uruskan persatuan itu. Okey, kemudian dia pindahkan ahli yang aktif ke bandar yang lain. Ya, jadi tindakan halus yang dibuat oleh British ini menyebabkan tidak ada satu kesedaran oleh penduduk Sabah ni untuk mempertahankan Sabah daripada diserahkan kepada British. Okay, dan apabila ini berlaku kita lihat persatuan tidak ada duit ya, dan kurangnya pemimpin yang berkebolehan. Asal ada je pemimpin yang hebat, mereka bagi jawatan, bagi pangkat, dia pindah tempat lain. Ataupun dia pindahkan pemimpin itu ke bandar yang lain. Ya, jadi pandai British. Jadi orang akan kata baguslah British ni ya. Dia bukannya tak bagi kita kenaikan pangkat, tapi sebenarnya ada udang di sebalik batu. Ya, dia mahu melemahkan persatuan-persatuan ini. Okey, cuba tengok ni tindakan menindas ni. Contoh dalam BARIS. Ya, dia hantar ni awak boleh lihat dalam buku teks juga di muka surat 116. Contoh penggiran Muhammad Yusof Jamil. Ya, telah dihantar berkhusus di SITC Tanjung Malim. Jauh dia kena hantar daripada Sabah kena pergi ke Tanjung Malim. Okey, HM Saleh ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Mandur Syarif pula dihantar balik ke Indonesia. Imam Suhaili berpindah ke Pulau Labuan.
Seruji Yaakob menyertai khairat Jumaat Muslimin. Okey, kalau tengok PKML pula, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, ada pemimpinnya yang telah dipindahkan ke Jas Sultan. Kemudian diberikan kerja dengan Tax Treasury Jas Sultan. Ada yang terpaksa ditukarkan ke Jas Sultan. Contohnya Apung Kerahu ni telah ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan. Jadi di Sabah ni pemimpin-pemimpinnya tidak boleh aktif berpersatuan, kerana ada saja aktif, British akan menggunakan cara halus untuk slow downkan persatuan-persatuan itu. Okey? Baik, kita lihat dasar British ini menyebabkan peluang dalam pentadbiran adalah terhad dan penduduk kurang pengalaman dalam pentadbiran barat. Okey, dalam masa yang sama kita lihat penyerahan Sabah ini dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Maknanya ada penduduk yang suka Sabah ni dipindahkan daripada SBUB kepada British sebab mereka kata nanti dapat banyak kerja. Okey, dapat memajukan perniagaan, dapat meluaskan perdagangan, dapat membangunkan negeri Sabah. Sebab dalam kepala mereka British yang terbaik. So British lah yang akan bawa banyak kebaikan. Tengok ni duit kan, banyak kebaikan lah ya. Jadi kebanyakan penduduk dia tak mahu terlibat lah dalam gerakan menentang Sabah. Menentang penyerahan Sabah kepada British. Okey. Jadi kesimpulannya penyerahan Sabah kepada British ini tidak mendapat bantahan. Kerana mereka tak faham pun sebab apa penyerahan itu dilakukan. Sebab mereka tak tahu. Jadi yang kedua pula kita lihat British telah mengambil langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Jadi ada nasionalisme yang bangkit di Sabah ini. Okey, ada soalan? Jika tiada, tolong jawab soalan ini. Siapa yang nak jawab ni bagi peluang pada orang lain yang belum jawab. Soalan pertama. Apa jawapan bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme British? Melumpuh tu maknanya bagi slow down. Bagi dia lambat. Melakukan beberapa tindakan terhadap pemimpin persatuan di Sabah. Ni, barit ni, tindakan yang dikenakan terhadap pemimpin barisan pemuda Sabah. Apa mereka buat? Ada tak yang di penjara? Cikgu, saya nak jawab. Okey, jawab. Siapa saya tu? Sri Rashmika, cikgu. Okey, jawab. 3 dan 4. D. D? Okey, saya rasa macam betul. Okey, ini yang Sri ni yang datang dari 5-4 asal Anggerik kan? Ya, cikgu. Patutlah nama tak ada dalam ni. Kena tulis nama. Okey. Soalan 2. Siapa nak jawab? Antara berikut bukan nama. Bukan sebab penduduk tidak menentang penyerahan Sabah. Adakah kerana peluang dalam pentadbiran dihadkan? Adakah kerana setia kepada British? Adakah kerana kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan? Dan adakah kerana dasar British menindas kegiatan berpersatuan? Cikgu, Ya, siapa tu? Mary Ann. Okey, Mary Ann, apa jawapan? C. Kalau salah hutannya Mary Ann, boleh? Boleh ke? Jauh nak hutan ni tak? Okey, tengok. Jawapannya B ya. Lambang taat setia kepada kerajaan British. Mereka tak setia pun ya, bukan setia. Ini semua betul. A, C dan D itu adalah jawapan yang betul. Okey, kesimpulannya kita dapati ya. Gerakan penduduk tempatan membantah pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu dan gerakan anti penyerahan di Sarawak
kepada British mencetuskan kesan yang berbeza. Di Malayan Union, Malayan Union di Tanah Melayu, adakah ia dilaksanakan oleh British? Jawab. Adakah dia dilaksanakan? Dah tak tahu. Tidak dilaksanakan, ya, bila orang Melayu menentang Melayu. Tapi di Sarawak, walaupun Duncan Stewart tu dibunuh, kita dapati Sarawak tetap diserahkan kepada British. Jadi gerakan menentang Malayan Union berjaya, tetapi gerakan menentang penyerahan Sarawak itu gagal. Ya, penyerahan di Sabah kepada British tidak ditentang, ya, sebab dia tidak ditentang. Jadi sebab dia orang rasa lebih seronok berada di bawah pentadbiran British. Ya, ada peluang ekonomi, ada peluang pentadbiran. Jadi dasar British lepas perang di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menyebabkan gelombang kebangkitan nasionalisme. Jadi selepas British datang ke Tanah Melayu dan Sarawak serta Sabah selepas kekalahan Jepun, orang Melayu telah bangkit untuk mendapatkan kemerdekaan bagi tanah air. So ini kita akan lihat dalam episod akan datang bagaimana orang-orang Melayu telah bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Okey. Baik. Ada sebarang soalan nak tanya? Mana yang tidak faham? Okey, kita ada dalam 15 minit macam tu. Saya akan bagi dua kerja. Okey, kerja pertama semua saya bagi kat dalam kita punya apa tu? Kita punya WhatsApp. Okey, saya nak awak buka WhatsApp, saya hantar sekarang. Tolong buat. Saya akan ada di sini, awak boleh tinggalkan Google Meet ini untuk melaksanakan tugasan yang diberikan di dalam WhatsApp. Okey. Tapi saya kekal di sini sebab